Salam sejahtera kepada semua. Okay, kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan Assessment in Moral Education bagi kod subjek EEM 433. Selain itu, saya juga akan membincangkan secara lebih mendalam berkaitan dengan 5 tugasan. Untuk kali ini, tugasan A dahulu. Sebab kita juga akan membincangkan berkaitan dengan bagaimana penulisan ilmiah itu dilaksanakan, berkaitan dengan plagiarism, rujukan. Kamu juga boleh melihat helaian yang telah diberikan oleh pihak universiti di mana kamu perlu menyiapkan 5 tugasan A, B, C, D dan E, di mana kesemua tugasan tersebut merangkumi 100 markah assignment kamu. Jadi kalau kamu tak buat, bermakna tugas setiap markah kamu itu akan berkurangan lah. Okey, sekarang kita bincangkan apa itu yang dikatakan tentang academic writing. Okey, secara ringkasnya, sesuatu penulisan akademik mempunyai ciri-ciri berikut: menyampaikan fakta secara sistematik, konseptual dan mengikut prosedur yang jelas. Bermakna dalam penulisan kita ada etika yang sepatutnya. Maknanya kita ada turutan yang cantik, kita ada bab-bab yang lebih mudah difahami, susunannya yang lebih jelas supaya mudah untuk penyemak ataupun pembaca membaca penulisan kita. Yang kedua, penulisan mestilah cermat, tepat, benar dan tidak membuat andaian. Okey, bermakna apa yang kita tulis itu berlandaskan fakta, rujukan daripada artikel, rujukan daripada buku ataupun rujukan penulisan yang ilmiah, berwasit, yang sah lah bermaknanya. Jadi kita tidak boleh membuat andaian kita sendiri. Kita tak boleh buat, okey, pada pandangan saya, tak boleh lah. Okey, boleh, namun dalam kajian kita letakkan di bahagian bab 5 ataupun sebagai kajian kita itu boleh. Tapi untuk penulisan ilmiah kita lebih kepada rujukan fakta yang sebenar. Okay, setiap pandangan yang dikemukakan disokong dengan bukti. Okay, bila kita ada pandangan, boleh kita kemukakan dengan bukti. Disokong oleh bukti mana? Contohnya, Ali dalam bukunya Pentafsiran 2020. Jadi menurut Ali tahun 2020 menyatakan bahawa pentafsiran itu sesuatu yang dilaksanakan untuk melancarkan proses kurikulum. Jadi bersesuaianlah dengan kita punya penulisan, kita kaitkan dengan Ali. Okay, jadi iaitu ada fakta yang sebenar. Okay, yang keempat, penulisan tidak boleh memutarbelikkan fakta ataupun melebih-lebihkan sesuatu. Bermakna bila fakta itu kata putih-putih lah, kita tak boleh tukar putih itu menjadi hitam. Ataupun yang betul tetap betul, yang tepat, yang salah tetap salah. Tak boleh kita tukar fakta tersebut ataupun melebih-lebihkan sesuatu perkara tersebut. Okay, yang terakhir, menulis dengan jujur dan hanya mengemukakan kebenaran. Tidak ada kenyataan-kenyataan yang menimbulkan keraguan. Jadi pembaca, penyemak, pensyarah akan membaca. Jika ada keraguan, fakta itu tidak jelas, maknanya telah berlaku kesilapan ataupun fakta dalam penulisan. Elakkan ya. Okey. Plagiarism ini semua tahu berlaku dalam apa-apa jua situasi. Namun begitu dalam penulisan ilmiah, penulisan akademik, plagiarism ini sesuatu benda yang tidak beretika, yang tidak patut. Jadi sebagai seorang pensyarah, kami harus mendidik pelajar-pelajar supaya apabila kita buat sesuatu penulisan itu, kita mesti ada citation, kita mesti mengemukakan bukti-bukti di mana penyataan itu diambil. Kita tak boleh ambil bulat-bulat penyataan tersebut. Kita kena olah sedikit, kita kena contohnya kita baca satu artikel, kita dapat satu aspek yang penting untuk kita kemukakan. Namun penyataan itu sangat baik, jadi kita tak boleh ambil sebiji-sebiji. Kita kena olah sedikit ikut kefahaman yang sebenarnya. Jadi kita kemukakan dalam penulisan kita dan kita ambil di mana penyataan itu kita letakkan rujukan tersebut. Sebagai contoh, plagiarism ini berlaku kerana memetik atau meniru sebulat-bulat hasil kerja orang lain tanpa memberi penghargaan atau membuat rujukan dan mendakwa bahawa itu adalah hasil ciptaan sendiri. Itu plagiarism. Kita ambil, kita tak nyatakan citation. Kita tak nyatakan rujukan daripada mana. Yang kedua, menulis atau mengolah idea orang lain tanpa membuat rujukan. Memang diakui bahawa kita kerap kali mengambil idea orang lain dan ini adalah tidak salah jika kita membuat rujukan
rujukan dan mengakui semuanya. Ini saya kemukakan sebentar tadi. Kita olah idea orang tapi kita tak bagi tahu. Sepatutnya bila kita rujuk artikel, rujuk buku, kita ambil, kita olah, kita letakkan rujukan. Namun begitu ada rujukan yang kita tak boleh nak olah. Sebagai contohnya standard curriculum. Unit-unit tersebut, penyataan dalam standard curriculum. Jadi kita letakkan sebagai satu istilah yang diberi itu tak boleh olah lah, sebab itu adalah fakta sebenar yang kita rujuk sebenar. Jadi kita hanya letakkan rujukan tersebut, tak boleh olah lah, bukannya penyataan yang boleh diolah. Yang ketiga, sesuatu cubaan untuk menunjukkan dalam apa-apa cara bahawa dia ialah sumber asal atau pencipta sesuatu idea. Penulisan, data atau ciptaan yang adalah sebenarnya diambil daripada beberapa sumber lain. Ini termasuk gambar raja, lukisan, klip video, audio, gambar dan sebagainya. Ini bermakna berlaku plagiarism jika kita ambil sesuatu bahan-bahan dan kita tidak kemukakan rujukan. Sebagai contoh, selalunya dalam penulisan akademik berkaitan dengan raja lah. Gambar raja kerana kita tidak nyatakan rujukan itu daripada mana. Penyerahan satu esei yang sama untuk memenuhi syarat 2 atau lebih kursus. Jadi satu kursus dia buat dah, tapi kursus lain dia ambil tugasan yang sama, itu tak boleh walaupun itu adalah penulisan ilmiah ataupun penulisan yang ditulis oleh kamu. Sekarang kita lihat bagaimanakah kita nak mengelakkan plagiarism itu berlaku. Yang pertama, pastikan setiap frasa, ayat atau perangai yang anda petik mempunyai rujukan yang berkaitan dan dinyatakan sumber dalam kurungan. Bermaknanya apa yang kita rujuk itu adalah berlandaskan fakta yang benar, mempunyai rujukan daripada buku, artikel yang kita bincangkan sebelum ini. Okay, tulis semula ayat atau perangai dan pastikan rujukan dinyatakan dalam kurungan. Jadi selepas kita ambil rujukan tersebut, kita letakkan kurungan di hujung. Namun begitu ada juga penulisan yang kita letakkan rujukan di depan ayat, contohnya merujuk ahli 2020. Pentaksiran ialah apa-apa, ataupun pentaksiran merupakan sesuatu apa-apa, kita buat kurungan di hujung ahli 2020, itu pun boleh. Okay, gunakan format APA untuk membuat segala rujukan. Yang ni kamu boleh Google. Okay, rujukan APA ini ataupun format APA ini sering kali berubah. Namun begitu, dalam helaian yang diberikan oleh pihak universiti juga, kita ada sediakan bagaimanakah rujukan itu ditulis. Kalau buku bagaimana, kalau artikel bagaimana. Jadi berbeza jika kita ambil daripada laman web bagaimana, di mana yang italic, yang mana di mana titiknya, semua haruslah diteliti. Pastikan anda mengkaji dengan mendalam tentang isu hak cipta dan apa yang anda boleh gunakan tanpa hak cipta. Itu pun boleh kamu cari sendirilah bahan-bahan tersebut. Pada tugasan assignment kita, okay, kamu ada 5 assignment, 5 bahagian, bahagian A, B, C, D dan E yang merangkumi 100 markah. Okay, yang ini adalah bahagian A yang pertama, di mana 20% dan kamu perlu laksanakan 6 ataupun 7 page saja, jangan lebih dan jangan kurang. Di mana kita ada 2 bahagian A dan B, bermaknanya A dan B ni campur dua-dua adalah 6 ataupun 7 page. Jadi nak mudah, bahagian A 3 page, 3 helai, bahagian B pun 3 helai. Di mana bahagian A ni, bincangkan rasional pentafsiran berasaskan sekolah dalam pendidikan moral. Jadi saya bahagikan kepada 2. 1.0 pengenalan, 2.0 sebagai rasional pentafsiran berasaskan sekolah dalam pendidikan moral. Okay, dalam 1.0 kamu ada bahan dalam bab 3, kamu boleh nyatakan apa itu pentafsiran dan kamu boleh kemukakan sedikit tentang sejarah pentafsiran. 2.0 rasional pentafsiran berasaskan sekolah dalam pendidikan moral, kamu nyatakan contoh yang sesuai. Jadi jangan lebih 3 muka surat. Kamu boleh carilah rujukan luar pun boleh berkaitan dengan artikel luar berkaitan dengan pentafsiran pendidikan moral. Kajian-kajian yang pernah buat pun kamu boleh kemukakan jugalah sedikit untuk menambahkan jumlah muka surat tersebut. Okay.
Bagi bahagian B, bincangkan dokumen standard prestasi DSP dengan merujuk kepada pendidikan moral. Kamu boleh lihat juga dekat bahagian bab 3. Saya telah pisahkan juga kepada 3 sebenarnya. 1.0 pengenalan, kamu kemukakan tentang apa itu DSP, tafsiran DSP. Kamu boleh juga rujuk artikel-artikel apa itu yang dikatakan tentang DSP. Sebagai tambahan kepada pengenalan kamu. 2.0 kamu nyatakan DSP pendidikan moral tersebut, iaitu dokumen standard prestasi pendidikan moral, dengan kamu menyatakan dengan terperinci berkaitan dengan DSP pendidikan moral di mana kita ada matlamat dan objektif. Kamu jangan letak satu-satu, kamu kemukakan dalam bentuk perenggan lebih mudah, dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat kamu gabungkan dalam bentuk ayat lebih cantik, dan kamu kemukakan contoh yang sesuai. Contohnya kita ada band-band tersebut, apa standardnya, kamu boleh kemukakan dengan contoh yang sesuai. Dan kita ada di situ 3.0. Saya tak kemukakan 3.0, kamu masukkan 3.0 sebagai rumusan secara keseluruhan. Bahagian A dan B kamu buat ada rumusan di situ. Okey, namun begitu, kalau jumlah muka suratnya dah melebihi, janganlah lebih sehingga 8 atau 9. Cantiknya adalah 7 muka surat sahaja. Okey, sekian, terima kasih.